Lalu pada satu hari Abu Bakar mendatangi Ali radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, "Wahai Ali, engkau ini aku lihat orang yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau merupakan sepupu baginda yang Rasulullah ambil daripada Abi Talib dan ibumu Fatimah binti Asad. Dan kami ni sahabat-sahabat Rasulullah yang lain semua dah melamar Fatimah. Kenapa engkau tidak melamar Fatimah?" Ali pun tertunduk. "Wahai Ali, pergilah lamar Fatimah." Umar menggalakkan, Abu Bakar menggalakkan Ali untuk melamar Fatimah. Lalu Ali pun mengangkat wajahnya dan berlinang air mata Ali. Ali kata, "Wahai Abu Bakar, siapalah aku untuk melamar Fatimah radhiyallahu anha?" Lalu Fatimah pun lalu Ali pun Abu Bakar pun menggalakkan Ali untuk bertemu Rasulullah. Lalu Ali pun terus ke rumah Rasulullah. Ketika itu di rumah Ummu Salamah, Ali pun mengetuk. Rasulullah kata, "Wahai Ummu Salamah, bukalah pintu, kerana yang datang itu adalah orang yang dicintai Allah dan Rasulnya." Lalu Ummu Salamah pun berlari membuka pintu, dan diceritakan kaki dia terhantuk untuk membuka pintu sebab nak sambut orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Lalu Ali pun masuk. Apabila Ali masuk, Rasulullah yang ini diceritakan, yang tadi tu saya memang dah baca, dah cari secara betul-betul, tapi saya tak nampak hadis yang memang menceritakan. Tapi satu hadis daripada dalil nubuwah daripada Baihaqi diceritakan benda ni kan. Bila Rasulullah jumpa Ali, "Wahai Ali, apa yang kau nak?" Ali pun senyap je kan. "Ali, kau ada hajat ke datang sini?" Ali pun senyap je. Lalu "Adakah engkau nak berkahwin dengan Fatimah?" Lalu Ali pun kata, "Ya Rasulullah." "Dan apa yang kau ada?" "Wahai Rasulullah, aku hanya ada 3 benda je." Lalu Ali pun tersentak kerana dia tahu yang dia tidak mampu untuk melamar Fatimah, puteri Rasulullah, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali pun kata, "Wahai Rasulullah, aku ada 3 benda je. Yang pertama, pedang besi. Yang kedua, baju besi. Yang ketiga, kuda. Wahai Ali, pedang itu kau akan gunakan untuk perang, baju besi itu kau akan kuda itu kau akan gunakan untuk mencari rezeki, dan baju besi itulah yang akan menjadi maharmu." Lalu berkahwinlah Ali dan Fatimah. Ketika itu yang baru berumur lebih kurang 18 tahun. Maka berkahwinlah mereka, dan Fatimah pun Ali pun berkahwin dengan Fatimah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Wahai Ali, sesungguhnya Allah telah menikahkanmu sebelum aku menikahkan dikau." Lalu Fatimah pun pada malam pengantin berkata kepada Ali, "Wahai Ali, maafkan aku. Wahai abang, maafkan sayang." Kan? Kenapa sayang? Kan? Ni saya tambahlah kan. "Maafkan aku," kata Fatimah, "kerana sebelum aku bernikah denganmu, aku pernah jatuh cinta kepada seorang lelaki." Kata Ali, "Fatimah, kau jatuh cinta kepada seorang lelaki, kenapa kau tidak berterus? Kenapa kau tidak melamar dia, sedangkan kau puteri Rasulullah? Kau layak untuk melamar lelaki yang kau cintai." Kata Fatimah, "Mengapa perlu aku melamar lelaki tersebut, kerana dia adalah engkau." Jadi cinta yang bersenikan diam itu, cinta yang Allah dengar kata hati kita kan. Kalau nak diceritakan tentang cara saya berkahwin kan, saya mengenali suami saya ketika berumur 10 tahun lagi. Masa tu saya ternampak dia di depan mimbar khutbah. Masa tu pagi raya, setiap pagi raya mesti jumpa. Saya ternampak sekilas pandang. Jadi saya pun ternampak sekilas pandang, dan okey kan, sebab keluarga pun berkawan kan. Tapi dan saya pun pada masa tu saya 10 tahun. 12 tahun lepas tu, 10 tahun lepas tu, saya dilamar oleh ibu kepada sahabat baik saya ketika saya bersekolah di SPP Rawang. Saya dilamar oleh ibu kepada sahabat baik saya. Yang kenapa saya kata dia sahabat baik? Kerana dialah yang saya kenal, daripadanya saya kenal Qiyamul Lail, saya kenal benda-benda yang menghidupkan hati, saya kenal Allah, saya lebih dekat dengan Allah, saya lebih cinta Allah. Itulah sahabat yang baik. Dan saya yakin kenapa dia boleh jadi baik, sebab datang daripada keluarga yang baik. Lalu saya pun terus bersahabat
sebabnya keluarga pun kenal. Jadi saya pun, tapi dalam masa yang sama memang kita kagum dengan keluarga, kita kagum dengan sahabat kita sayang dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada suatu hari ibu kepada sahabat baik saya melamar saya. Dan dia sekarang adalah adik ipar saya. Alhamdulillah. Padahal dia senior dulu dekat Rawang, kat SBPR Rawang. Jadi ketika itu saya pun menekan butang pause. Dan apabila kami diberi peluang untuk ta'aruf, bila kita dah nampak keselarian dalam pemikiran, keselarian dalam apa yang kita nak buat lepas kahwin, maka kami pun menetapkan untuk berkahwin ketika masih belajar. Apabila ditanya kepada saya tadi soalan bagaimana menguruskan perkahwinan ketika belajar, saya hidup seperti orang biasa yang belajar, yang pergi kelas, yang ada jadual, yang menunaikan hak sebagai seorang pelajar. Dan Alhamdulillah tahun ini saya telah pun grad tahun 2012 ni, Alhamdulillah, dari Morocco. Lalu saya terus ke Mesir, Alhamdulillah. Jadi bagi saya untuk menguruskan sebuah perkahwinan, bagi saya bukan yang penting adalah usia, tapi kematangan. Bagaimana kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, bagaimana kita bersedia untuk memikul sebuah tanggungjawab. Pada ketika itulah kita mampu untuk menguruskan sebuah mitsaqan ghalizah, kata Allah. Kata Allah, ianya adalah perjanjian yang sangat berat, sebuah perkahwinan. Jadi Alhamdulillah sekarang di Mesir. Dan mohon doa pada semua, insya-Allah saya akan menyambung pengajian di sana. Dan sebenarnya kalau ikutkan di Mesir sendiri memang ramai sangatlah yang kahwin pada ketika belajar. Mungkin situasi yang berbeza, tapi bagi saya mungkin kematangan ketika berada di luar itu membuka ruang untuk seseorang itu lebih matang dalam tindakannya, kan? Dan mengambil keputusan untuk memikul tanggungjawab tersebut. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Bapak. Ceritakan tadi macam mana kisah percintaan perlamaran Sayyidina Ali kepada Fatimah dengan kekurangan diri, tapi bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan bahawa apa yang penting dalam percintaan menurut Islam itu sendiri. Alhamdulillah. Bila kita bicara soal cinta ni, sahabat-sahabat, rakan-rakan semua yang masih setia bersama kita malam ni, insya-Allah, kita teringat satu kisah yang berlaku sewaktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang bertemu Rasulullah SAW. Jumpa Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ni kasih semua dah aku cinta. Aku sangat cinta pada mak ayah. Aku sangat cinta pada semuanya. Tapi aku belum sampai cinta kepada kamu, wahai Rasulullah." Lalu apa kata Rasulullah? "Kamu belum cukup sempurna iman kamu," kata Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. "Sahabat yang cukup dia sayang, melainkan setelah kamu cinta pada aku," kata Nabi. Sebab itu lahir satu hadis Rasulullah SAW, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seorang itu sebagaimana dia tidak kasih pada aku, kata Rasulullah, melebihi kasih pada ibu dan ayah dia, kasih pada anak-anak dia, dan juga keseluruhan umat manusia yang lain. Jadi malam ni rakan-rakan sekalian, di samping kita nak melahirkan kecintaan, macam mana cinta lelaki dan perempuan cara Islam ni, macam mana nak salurkan fitrah keinginan manusia ni, jangan kita abaikan cinta pada Rasulullah SAW. Jadi kita nak minta Ustaz Zamri kita, Zamri mantap, cuba semua sekali buat, boleh? Boleh kan? Boleh. Boleh Ustaz? Bila saya sebut Ustaz Zamri kena buat mantap, boleh? Ustaz Zamri? Tak power, tak mantap, malu ke Ustaz? Ustaz jangan balik Ustaz, sabar tak? Jangan bagi Ustaz balik. Ustaz Zamri? Boleh tak nak kan? InsyaAllah nanti kita dengar Ustaz, kita test kali lagi macam mana. Silakan Ustaz, persilakan macam mana nak cerita kisah sahabat-sahabat yang janjikan dalam Allah SWT dan Al-Quran. Inilah sahabat-sahabat yang akan bertemu dalam syurga Allah. Bukan setakat mereka bercinta di zaman kehidupan mereka, tapi percintaan mereka membawa ke syurga, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Tuan kami, ahli panel, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ada kalanya kita merasa sangat pelik di zaman moden ini, di zaman teknologi ini, bahawa adakah cinta sebenarnya sebelum kahwin? Ataupun betul ke cinta ni datang selepas kahwin je? Orang semua seluruh dunia bercinta sebelum nak kahwin, nak kenal dulu, nak test dahulu. Ini ustaz-ustaz cerita semua ni apa cinta lepas kahwin semua ni? Ini realistik ke, fantastik ke, ilusi ke apa ni? Maka persoalan-persoalan itu biasa keluar daripada kotak pemikiran remaja dan masyarakat-masyarakat kita dewasa ini. Dan sebenarnya saya rasa pelik sangat ke sebenarnya orang bercinta hanya lepas kahwin. Saya menegaskan dia adalah satu benda yang tidak pelik bagi orang yang bersifat hebat. Oleh sebab itu, sebagai contoh yang Ustaz Hilal cakapkan tadi, ketika mana kita nakkan anak seseorang, kalau kita boleh buat metafora ataupun perumpamaan, bukan kata manusia ni adalah binatang, tetapi kalaulah ada sekumpulan kambing kat dalam kandang, kalau kita nak memiliki satu kambing daripada kambing-kambing yang ada kat dalam kandang tu, kita tak boleh ambil terus kambing tersebut. Cara yang terbaik, yang legal, yang bagus adalah bertemu dengan tuan kambing tersebut untuk membeli dan meminta izin untuk mengambil kambing. Itulah umpamanya adalah satu pengurusan cinta yang terbaik adalah bukan dengan cara belasah kambing itu dulu ataupun betul-betul kenal cinta habis dengan si perempuan tadi tanpa tackle ibu dan ayahnya dahulu. Sebab pemilik kepada ataupun wali kepada perempuan tadi adalah bapa dan ibunya. Oleh sebab itu bila ditanya kepada saya tentang soalan ini, saya cuba menyingkap beberapa kisah Nabi SAW dan para sahabat yang sempat dinukilkan. Saya dapati rupanya sukar untuk mencari kisah-kisah yang mereka ni bercinta di zaman ataupun sebelum alam perkahwinan. Sukar sangat nak cari. Dan bahkan boleh saya katakan tidak ada. Melainkan kalau adik-adik sempat Google dan sebagainya, memang mesti cerita pasal cinta selepas kahwin. Kemanisan cinta kahwin, kemanisan cinta sehingga ke syurga, kemanisan cinta dan mehnah tribulasi ketika mana sebelum perkahwinan, dan cinta yang sangat manis selepas perkahwinan. Jadi sekali lagi saya lontarkan soalan, pelik sangatkah cinta selepas kahwin? Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat bagaimana junjungan besar Nabi Muhammad SAW ketika mana baginda memperdagangkan barang-barang Khadijah radhiyallahu anha ke Syam. Ketika itu baginda sudah mula berputik cinta sebenarnya kepada seorang perempuan yang 14-15 tahun lebih jauh umurnya berbanding dirinya sendiri. Ketika itu menunjukkan cinta ini, bila KPI dia dan pengurusannya adalah lebih kepada ke syurga, bukan semata-mata paras rupanya, tetapi akhlaknya, kejujurannya, kecantikan dalamannya. Sehingga boleh saya katakan cinta ini bolehlah dibenarkan untuk berputik, sebab benda tu tak boleh halal. Dan Nabi pun pernah berdoa, Allahumma la talumni fi ma la amlik. Ya Allah, kau janganlah blame aku pada benda yang aku tidak miliki. Tiba-tiba rasa suka, rasa sayang, rasa cinta benda tu, itu adalah putikan. Tapi bagaimana putikan ini untuk diurus, mestilah pada perkahwinan. Selain daripada urusan perkahwinan, putikan ini akan menjadi satu benda yang bahaya dan menjadi satu benda yang dinamakan zina, suasa asabila. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bila ada putikan ini, dia meninggalkan putikan ini dan berharap moga-moga dapat. Tapi nak segan pula majikan dia, nak mulakan rasa macam ke awak dah makan gaji daripada majikan, dah minta jalankan kerja-kerja dan sebagainya, tiba-tiba nak minta juga. Tiba-tiba sahabat sahabat Khadijah radhiyallahu anha yang bernama siapa? Yang bernama Nafisah. Yang bernama Nafisah, sahabiyah, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia kata, nak tak kalau Khadijah, sebab Khadijah pun rupanya M juga. Nak tak kalau Khadijah melamar kamu sebagai suami? Iya ke? Bagaimana caranya? Ibaratnya kecil tapak tangan Stadium Shah Alam ku tadahkan. Maka ketika itu tuan-tuan, disalurkan kepada orang tengah
dan orang tengah ni menguruskan dan memudahkan urusan perkahwinan tersebut. Sehinggalah akrabnya cinta ini dirakamkan jelas oleh Nabi SAW, sehinggalah Khadijah mati pun ketika itu Rasulullah masih lagi menyebut Khadijah, sehinggalah isterinya Aisyah begitu jealous. Dan setelah mana setahun perkahwinan ataupun setelah mana setahun Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, ketika itu ada seorang sahabiah berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kau dah ada 9 keluarga dah. Kau ni pun dah setahun dah meninggalkan Khadijah, isteri kesayanganmu. Tak nakkah kamu berkahwin? Dan kamu layak sebab tanggungjawab pun banyak, ketua negara dan sebagainya. Maka dia kata, bagaimana aku nak berkahwin? Adakah seorang lain seperti mana Khadijah? Dan Rasulullah menitiskan air mata. Tengok bagaimana akrabnya cinta pasca perkahwinan. Begitu juga tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat seorang yang digelar sebagai, kalaulah ada Omar dan Khulafa Ar-Rasyidin, selepas 4 orang Khulafa Ar-Rasyidin ini, maka seorang itu adalah Omar bin Abdul Aziz, yang di zamannya disebut zaman kegemilangan, zaman keemasan. Zaman kegemilangan, zaman keemasan dikatakan ketika itu rufi'as sum, diangkat bisa. Tak ada orang yang nak diberikan zakat kerana kesemuanya kaya, dan akan di-repeat balik zaman tersebut pada akhir zaman sebelum berlakunya kiamat. Zaman Umar Abdul Aziz ini diangkat seolah-olahnya racun tadi. Kanak-kanak boleh main keluar masuk mulut ular, mulut singa dan sebagainya. Seorang perempuan boleh berjalan daripada Hadramaut, Yaman ke Mekah seorang diri tanpa ada gangguan seksual, tanpa ada dirompak, ragut dan sebagainya. Ketika ini Umar bin Abdul Aziz sibuk dalam pentadbirannya sebagai khalifah ketika itu, dan berkahwin dengan isterinya bernama Fatimah binti Abdul Malik. Satu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz melihat seorang wanita yang dia sayang, dan dia mula berputik cinta. Ketika itu isterinya kata, "Bang, abang jangan pandai-pandai nak buka cawangan bang." Sebab ada kalanya dia tengok, biasalah lelaki ni kadang-kadang dah tengok seorang berkenan, ada dia punya mirip-mirip dan simptom-simptom dia. Tetapi ketika itu disebabkan Umar bin Abdul Aziz sibuk dengan pemerintahannya, politiknya, untuk menjadikan rakyatnya semua diberikan kebajikan seperti mana yang Islam tuntut, seperti mana negeri Selangor juga negeri berkebajikan. Ketika itu Umar jatuh sakit kerana terlampau penat dengan urusan pentadbiran. Dan ketika itu isterinya yang cukup memahami cinta pasca perkahwinan yang cukup mendalam ini, dia memberikan satu hadiah, moga-moga suaminya merasakan segar daripada kepenatan dan sakit. Maka dipanggillah perempuan yang Omar syok dahulunya. Ketika itu didatangkan untuk, "Wahai bang, inilah perempuan yang saya redha untuk abang menikahinya." Allahu Akbar. Kalau kita, alhamdulillah sehat dan tapi Omar rupanya dia kata, "Oh tidak, aku tak nak mahu, aku tidak boleh jadi, dan perkara ini tidak boleh terjadi. Saya benar-benar tidak merubah diri saya kalau saya kembali kepada dunia perasaan cinta yang sebegini rupa." Dan ketika itu Omar tak mahu dan reject cinta perempuan ini, dan dia mengahwinkan pula perempuan ini dengan lelaki lain. Dan ketika mana Omar ditanya oleh perempuan ini ketika mana berjumpa, "Adakah kau pernah mencintai aku dan kenapa kau tidak melamar aku sebagai seorang isteri? Adakah kau ada cinta yang lain?" Dan Omar menyatakan bahawa ya, cinta masih ada, dan cinta itu semakin mendalam, iaitu cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan isterinya masih dikekalkan dengan isteri yang satu. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah antara contoh cinta-cinta yang berlaku pasca perkahwinan yang memang intim dan lebih hebat dan lebih nikmat. Bayangkan kalau cinta bercinta, bergodok gadai. Begitu juga diceritakan segala pengalaman yang ada. Apa yang akan berlaku ketika mana di zaman perkahwinan? Bahkan kalau kita boleh ringan-ringan, kita boleh cakap itu dan ini, boleh keluar kapal ke sini sana, kita akan dihukum di zaman perkahwinan dengan satu isu yang dinamakan kepercayaan kepada pasangan masing-masing. Isu trust kepada pasangan masing-masing. Kalaulah kita ni jenis berpelesiran, jenis ringan-ringan, jenis keluar dengan girlfriend, bertukar-tukar pula, ataupun yang perempuan pun sama juga, ketika mana kahwin dia akan dihukum dengan perasaan tersebut. Suami aku ni outstation ke ataupun cari laki, cari perempuan lain.
Kalau zaman sebelum dia kahwin, dia pun nampak gaya macam playboy, aku pun boleh buat juga. Maka ketika itu sebenarnya suaminya dah insaf. Sebagai contoh, rupanya perasaan itu menghukum, dan perempuan cuba juga bermain kayu tiga di belakang suami, na'udzubillah min zalik. Dan perasaan itu pasti dan yakin akan wujud. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mahasiswa yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil satu kisah yang lain. Sebagai contoh, adanya putikan cinta seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Ketika mana sepupunya yang bernama Aisyah, anak kepada Rasulullah. Rasulullah. Anak sepupu, maknanya Talhah bin Ubaidillah sepupu kepada Aisyah. Isteri Rasulullah lah. Akhirnya. Dan ketika itu, bila sepupu dia berjumpa, halal kahwin, dia nak bercakap biasalah. Bercakap macam biasa, mungkin ada urusan-urusan yang dibenarkan. Sebab dalam bermuamalah lelaki dan perempuan ni, asasnya adalah haram kecuali ada urusan. Ya? Asasnya adalah haram kecuali ada urusan. Nak beli nasi lemak dengan makcik, yang jual nasi lemak, nak bagi nota, nak bercakap benda yang penting, bagi kunci kerana nak buka pintu pejabat. Benda-benda yang penting saja. Selain tu nak tengok, nak berurusan, haram. Maka ketika itu dengan urusan sebegini rupa, Aisyah pun bercakaplah dengan Talhah bin Ubaidillah. Rasulullah nampak, dan Rasulullah ketika mana masuk rumah, dia tarik sedikit muka dia dan tidak senang dengan situasi tersebut. Dan ketika itu Aisyah memang isteri kepada Rasulullah SAW, dan dia macam tak senang dan mengisyaratkan sesuatu benda yang Talhah bin Ubaidillah faham. Maka Talhah bin Ubaidillah pun dia tarik diri dia, merah muka dia, tunduk, duduk dan akhirnya minta diri. Dan ketika itu dia kata bahawa aku sebenarnya cinta dan suka pada Aisyah dalam hati dia. Dan kalaulah aku berazam Rasulullah wafat, aku akan mengambil Aisyah sebagai isteriku. Aku tidak akan benarkan lelaki lain, melainkan aku yang akan mengambilnya sebagai isteri yang sah. Tuan-tuan, cintanya kepada Aisyah ada kalanya tidak terbendung lagi. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Kan apa yang berada kat dalam teko isi air Milo akan keluarkan air Milo. Takkan teko isi air Milo keluarkan air sirap. Maka ketika itu Talhah bin Ubaidillah terpancar rasa cintanya. Dia sharing kepada sahabatnya yang lain. Dia kata, aku nak mengambil, kalau Rasulullah dah wafat nanti, Aisyah sebagai isteri aku yang sah. Ketika itu tuan-tuan, Allah menegur dan turun ayat khas dalam surah Al-Ahzab, ayat yang ke-53. Menegur tentang perbuatan Talhah bin Ubaidillah, iaitu selepas ini janganlah kamu menyakiti Rasulullah yang berada di dalam rumahnya. Hendaklah kamu minta izin. Itu lebih kurang intisari ayat tersebut. Dan kalau nak berurusan dengan isteri Nabi, hendaklah min wara'i hijab disebut. Adanya hijab, dan dia lebih baik untuk jiwa kamu dan jiwa mereka perempuan-perempuan. Dan janganlah kamu menikahi, dan tidak boleh untuk kamu menikahi isteri-isteri kepada Rasulullah SAW selama-lamanya, sehinggalah digelar al-ummahatul mu'minin, mak kepada orang-orang mukmin. Bila turun ayat ini, Talhah bin Ubaidillah ketika itu merah mukanya, sedih, nak menangis, bertaubat. Dan dia pergi, antara tanda taubat dia memberikan 100 ekor unta untuk perjuangan dan fisabilillah. Begitu juga dia pergi menuju Mekah dalam keadaan yang begitu sadis, iaitu dia memerdekakan budaknya, menyumbang ke 10 ekor unta dan menunaikan haji dalam berjalan kaki sebagai taubat daripada ucapannya. Naik ataupun jalan kaki. Dan sebagai satu lagi kisah yang real, tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, ini juga menunjukkan bahawa cinta hanya ketika mana selepas perkahwinan. Dan ketika mana saya tengok bahawa akrabnya cinta selepas perkahwinan. Dan 3 orang panel ini juga ada pengalaman. Saya pun kahwin umur 22 dan saya semakin sayang isteri saya. Ketika itu saya teringat seorang Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin, Omar Tilmisani. Dia ni ketika mana dia dihidangkan dengan jus air mangga. Ketika mana beliau hendak berbuka puasa dengan sahabat-sahabatnya yang lain, tiba-tiba dia merasakan dan dia memandang jus mangga itu bukan kerana jus mangga itu haram ataupun syubhah. Dia terus memandangnya dalam keadaan lain macam dan menolak. Okey, aku tak nak jus mangga ni. Cara dia tolak tak nak tu menunjukkan dia memang nak.
Dan orang tahu kegemaran Syekh Umar Tilmisani adalah jus mangga. Tapi kenapa dia menolaknya? Ketika itu sahabat-sahabat yang berada ketika mana nak berbuka puasa muskil dan cuba mendesak, wahai Syekh, adakah silap pada hidangan jus manggaku? Adakah kamu tidak suka aku boleh tukar kepada yang lain? Ataupun apa sebenarnya? Syekh Tilmisani, Umar Tilmisani berat untuk menceritakan. Tetapi akhirnya bila dia desak, dia ceritakan, manakan mungkin aku boleh minum air jus mangga ini, kerana aku teringat kepada arwah isteri. Arwah isteriku setiap kali aku balik daripada rumah, dia akan menghidangkan 2 jus mangga. Satu adalah untuk diriku dan satu adalah untuk dirinya. Dan ketika itu kami minum bersama dan gembira. Walaupun dia seorang yang sangat sibuk menguruskan satu persatuan yang sangat besar Ikhwanul Muslimin di Mesir. Tetapi mana mungkin aku boleh sekarang minum jus mangga 1 gelas tanpa kehadiran isteriku. Masya Allah, tuan-tuan. Bayangkan bagaimana cinta. Dan ketika mana satu cerita yang popular, seorang lelaki yang akhirnya melahirkan ulama yang tersohor, Abdullah bin Mubarak. Lelaki ini ketika mana nak berjalan untuk mencari ilmu, termakanlah sebiji apple. Bila dia pergi turun ke sungai, dia minum air sedikit, berwuduk apa yang patut, ternampak apple. Oh, sedap makan. Tengah-tengah sedap makan, disebabkan paksinya, disebabkan peraturannya adalah syurga, neraka. Ketika itu dia rasa, apple siapa yang aku makan ni? Aku harus mencari tuannya, aku harus mencari empunyanya untuk aku meminta halal daripada apple yang telah aku makan ni. Risau, tuan-tuan. Kita makan Maggi kawan kat lokal serembat selamba je. Kan? Sukati je, bukan sukati je, 2 kati, 3 kati pun dia sapunya. Oleh sebab itu tuan-tuan rahmati Allah SWT, dia pergi, dia cuba cari arus sungai ni, pangkalnya. Akhirnya berjumpalah ladang apple yang begitu banyak dan berjumpa dengan tuannya. Adakah tuan yang mempunyai kepunyaan ladang apple ini? Dia kata, ya. Saya berasa bersalah ketika di mana saya turun ke sungai tadi makan sebiji apple dan saya nak cari tuannya dan saya telah berjumpa dengan tuan. Adakah tuan sudi untuk menghalalkan apple yang telah saya kekoh? Tiba-tiba jadi belakang. Ketika itu dia kata, tidak. Saya akan halalkan melainkan dengan satu cara, iaitu kamu mesti bekerja dengan saya selama 3 tahun tanpa gaji. Disebabkan dia risau dia akan dibakar oleh api neraka Allah. Berdasarkan Nabi sebut, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, api neraka lebih aula baginya. Ketika itu dia kata 3 tahun pun 3 tahun lah pak. Ketika itu dia kerja tanpa gaji. Bulan berselang bulan, tahun berselang tahun. Akhirnya ringkas cerita sampailah kepada tahun yang ketiga. Ketika mana tahun yang ketiga, dia meminta izin secara jujur sebelum ni ikhlas. Moga-moga dosanya boleh diampunkan oleh Tuan empunya apple. Akhirnya bila sampai tahun ketiga, setelah mana dikira, wahai Tuan, saya rasa ini dah cukup masa untuk tahun yang ketiga, untuk saya kembali bebas. Dan saya harapkan perjanjian kita untuk saat Tuan halalkan apple yang saya gigit boleh berlangsung dan dibenarkan dan dihalalkan. Tiba-tiba Tuan si apple dia kata, tidak, ada satu syarat lagi, iaitu kau kena mengahwini puteri aku. Ya Allah, tuan-tuan, ini bukan hukuman. Kecil tapak tangan, sekali lagi stadium Shah Alam ditadahkan. Tetapi puteriku, seorang yang buta dan tuli dan pekak. Bukan sahaja pekak, bisu pula. Dan tiada pula kaki dan kudung. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia berfikir 2-3 kali termenung. Tapi disebabkan paksi syurga dan neraka sangat jelas bagi dirinya, dan dia tahu dia adalah seorang insan yang akan mati bertemu dengan Allah, dia sanggup untuk mengahwini. Kalau kita, ya Allah, malangnya gila orang apple ni. Akhirnya tuan-tuan rahmat Allah SWT, kahwin juga. Tengok-tengok malam pertama, baru kenal pasangan. Masuk bilik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab pula. Kata tadi bisu. Dia lari keluar balik. Ya Allah, Pak. Pak betul lah, takut silap orang pak. Ini bukan orangnya. Itulah hak kamu, itulah anak kamu. Abah kata tuli, itu boleh jawab salam. Abah kata buta, dia boleh nampak saya masuk ke dalam bilik. Apa cerita bah? Maka dia